سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر ورب تمم بالخير يا كريم. Sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita hidup untuk terus berada di atas muka bumi ini, kerana semata-mata Allah hendak jadikan kita hamba di kalangan orang-orang yang bertakwa. Dan patut kita bersyukur kerana setiap masa selagi Allah kurniakan nyawa, bermakna Allah kasih dan Allah sayang kepada kita. Maka kita pun kena zahirkan kasih kita dan sayang kita kepada yang menciptakan kita, yang memberikan nyawa, yang meneruskan kehidupan kita ini, yang mana kehidupan ini akan terhenti pada bila-bila masa. Sama ada kita minta ataupun tidak minta, bila sampai maka Allah bagi kepada semua orang. Pasti perjalanan kehidupan kita di atas muka bumi ini akan terhenti dengan cara Allah mengambil nyawa. Habis segala aktiviti, sama ada aktiviti untuk menuju akhirat ataupun aktiviti serta program untuk mencari habuan-habuan dan mengecapi nikmat-nikmat dunia. Tuan-tuan sekalian, malam ini kita cuba membaca dan sama-sama mendengar beberapa hadis di dalam satu kitab 40 hadis yang berkaitan dengan kepimpinan di dalam Islam. Hadis yang pertama iaitulah Rasulullah menyebut dalam hadis ini tentang orang yang gila puasa. Nabi kata dia adalah satu penyakit. Siapa yang gila puasa? Kita dengar apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis yang ke-7148, dan martabat hadis ini hadis yang sahih. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yawmal qiyamah fa ni'mal murdi'at wa bi'satil fatimah. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu akan bersungguh-sungguh mengejar kepimpinan, yakni mengejar jawatan. Nabi sebut, sedangkan ia akan menjadi satu penyesalan buat kamu di hari akhirat kelak. Maka yang sebaik-baiknya adalah yang memberi susuan, yakni pemimpin yang memberi kebaikan, dan yang seburuk-buruknya adalah pemutus susu, iaitulah pemimpin yang memutuskan nikmat kepada rakyat.
hadis yang sahih Al-Bukhari. Maksud daripada hadis ini, Nabi SAW bersabda tentang orang yang berubuk-ubuk nak kepada jawatan. Orang yang berubuk-ubuk dan berlumba-lumba, serta dia bersungguh-sungguh sedaya upaya untuk mendapat jawatan. Mendapat jawatan sebagai ketua, yakni pemimpin. Dia merupakan satu penyakit yang menyebabkan orang yang mengejar jawatan itu akan mengalami penyesalan di hari akhirat. Maka yang sebaik-baik pemimpin adalah yang memberi kebaikan kepada rakyatnya, dan seburuk-buruk pemimpin dia menyekat nikmat-nikmat yang sepatutnya diberikan kepada rakyat. Tuan-tuan faham tak hadis ni? Faham tak hadis ni? Faham? Faham ya? Kalau faham, kita masuk hadis yang kedua. Senang aja tuan-tuan. Ya? Kan? Dah faham? Tak payah ulang dah. Maksud daripada hadis ni, kita tengok di akhir zaman ini orang berebut-rebut nak dapat jawatan, nak jadi ketua, nak jadi pemimpin. Ya, sama ada di peringkat kampung, peringkat mukim, peringkat daerah, berebut nak cari jawatan. Kenapa? Tuan-tuan, sebab dia tak sedar. Dia tak sedar. Nabi menyebut orang ini akan mengalami penyesalan. Sebab tuan-tuan faham hadis ni. Sebab tu tuan-tuan tak berebut untuk nak jadi calon. Sebab faham hadis. Maknanya bagi korang, tak apalah, aku takut. Sebab aku takut menyesal nanti di akhir akhirat kelak. Kerana Nabi sebut sebaik-baik pemimpin iaitulah memberikan kebaikan-kebaikan kepada rakyat. Apa kebaikan dia? Ya, membantu orang-orang yang susah. Bukan pemimpin membolok harta. Kalau pemimpin dia ada tanah sekar, tanah-tanah yang lain dia kena beri kepada rakyat. Ya, makna rakyat dapat setengah hektar, pemimpin pun dapat setengah hektar. Itu baru pemimpin. Hari ini pemimpin 300 hektar. Ya. Rakyat 30 tahun minta tak dapat-dapat. Nampak tuan-tuan? Jadi tak saja jadilah ketua. Dah habis tak? Kalau dah tak jadi belaka, siapa nak jadi, nak merintah orang Islam? Betul. Ya, jadi dalam ramai-ramai itu dia kena ada juga seorang. Ya, kena ada juga seorang untuk memimpin umat Islam dan memacu Islam ini maju ke hadapan. Hadis yang kedua, Rasulullah melarang meminta-minta menjadi pemimpin. Nabi larang. An Abdurrahman bin Samurah qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Abdurrahman ibn Samurah la tas'alil imarah fa innaka in u'tiyataha an mas'alati wakilta ilaiha wa in u'tiyataha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Daripada Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu,
Kata Abdul Rahman, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, wahai Abdul Rahman bin Samurah, janganlah kamu meminta-minta untuk menjadi pemimpin. Nabi larang. Wahai Abdul Rahman, ni sahabat, jangan sekali-kali kamu meminta untuk menjadi pemimpin. Sesungguhnya sekiranya kamu diberikan jawatan itu setelah kamu meminta-minta, maka kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Ni orang yang jadi YB, tuan-tuan, sama ada di peringkat 2 ataupun parlimen. Ya, orang jadi YB. Padahal dia nak, orang berebut ni nak ni. Dia berebut dia nak cari apa tak tahu. Mungkin barangkali dia terlupa satu perkara yang Nabi pesan. Siapa yang menjadi pemimpin, ingatlah satu bebanan tanggungjawab yang besar yang mesti dipikul. Jadi orang dah berebut-berebut, kadang dia terlupa hal ni. Ya. Sekiranya kamu diberikan jawatan yang kamu cari itu, iaitulah sebagai pemimpin, ya, setelah kamu beria-ria bersungguh-sungguh meminta-minta, maka ingatlah kamu akan dibebankan dengan bebanan kepimpinan. Namun sekiranya kamu diberi jawatan tanpa meminta-minta, maknanya orang angkat dia. Ya? Ini Tuan Haji kena jadi ketua. Ya? Di antara kami kita yang layak ni, kita tengok-tengok bincang-bincang Tuan Haji kena jadi ketua. Maka berlaku tolak menolak. Saya tak layak, orang lain patut bagi ketua pada orang lain. Saya tak layak jadi YB, kena bagi pada orang lain. Ya, tuan-tuan, ini baru tu. Jadi sekiranya dia tidak meminta-minta, tetapi dapat jawatan itu, ya, maka kata Nabi SAW, kamu yang mendapat jawatan, bukan kerana kamu minta, tetapi orang yang meletakkan kamu untuk supaya menjadi ketua, maka kamu akan mendapat bantuan di dalam setiap kesusahan yang kamu hadapi. Dapat bantuan. Bantuan maksudnya daripada mana? Dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu orang yang melantik kita, ya, dalam sesebuah masyarakat, ya, sesebuah masyarakat, ya, dia berhimpun, beri satu cadangan, orang ini layak untuk diangkat jadi ketua. Dalam waktu dia tak nak dan dia menolak. Kenapa? Kerana dia takut akan bebanan yang begitu besar yang dipikul, iaitu tanggungjawab pemimpin. Ya, sehingga kan dalam keadaan terpaksa mengambilnya, maka Nabi kata, ya, Nabi kata pemimpin yang tidak meminta-minta itu akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru pemimpin tu. Ini baru nak jadi Perdana Menteri. Ya kan? Orang tak suka pun nak juga. Kalau tengok bercanggah tak dengan hadis? Tuan-tuan, bercanggah tak dengan hadis? Jadi tuan-tuan kena tengok siapa hak berebut nak jadi Perdana Menteri, tak usah pilih. Betul tak? Betul. Betul. Tak tahu. Betul sekejap. Tuan-tuan, hadis Nabi kata ni, siapa yang berebut nak jadi ketua, nak jadi YB, nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri, tuan-tuan sekalian, yang dia mungkin barangkali, ya, dalam keadaan rakyat membencinya. Rakyat membencinya kerana apa? Kerana kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Maka tak layak dia jadi. Tak layak. Tiba-tiba kita juga menyokong dia, mengangkat juga untuk menjadi, biarlah kok mana pun biar dia, biarlah dia buat gini-gini zalim pada rakyat pun tak apa, yang penting periuk nasi aku penuh. Tuan-tuan, maka dia sama dengan pemimpin. Kita akan jumpa hadis orang yang macam ini, apa Nabi kata. Baik.
Kita baca hadis di malam ni tuan-tuan. Ayat Quran kita baca dah minggu lepas. Ya. Baik. Menjadi pemimpin adalah satu penyesalan. Suatu penyesalan. Tuan-tuan cuba tengok hari ini, kita tengok ramai tak hak yang pemimpin YB yang bila mana diangkat menjadi YB, ramai tak hak kita dengar dia rasa menyesal? Ramai tak? Dia rasa menyesal? Oh, menyesal aku dulu. Sebab apa dia menyesal? Tuan-tuan, sebab dia merasakan besarnya tanggungjawab. Kalau dia menjadi ketua dalam daerah terlalu, bayangkanlah berapa ramai penduduk dan masyarakat dalam daerah itu, keseluruhannya dia bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlaku maksiatnya, berlaku sosialnya, berlaku pendedahan auratnya, bertanggungjawab. Ini berat tuan-tuan sekalian. Ya. Jadi kalau kita kenal mereka yang tidak mampu ya untuk memimpin masyarakat, kita tak boleh ambil. Tak boleh ambil tuan-tuan. Sebab takut kita dengan dia sama. Ya. Baik. An Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala in syi'tum ambatukum 'anil imarah wa ma hiya faqumtu fanadaitu bi'a'la sauti thalath marrat wa ma hiya ya Rasulullah qala awwaluha malamatun wa thaniha nadamatun wa thalithuha 'adzabun yaumal qiyamah illa man 'adala wa kaifa ya'dilu ma'a aqrabihi. Daripada sahabat yang bernama Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, sekiranya kamu mahu, aku akan jelaskan kepada kamu tentang apakah itu kepimpinan. Nabi kata, apakah itu kepimpinan? Lalu aku, yakni Auf bin Malik, dia bangun. Ya, sahabat Auf ini, sahabat Rasulullah yang bernama Auf ini bangun dan menyeru dengan suara yang tinggi sebanyak 3 kali. Dia berkata, apakah dia kepimpinan itu wahai Rasulullah? Kepimpinan itu benda apa Rasulullah? Dia ulang sampai 3 kali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kepimpinan itu permulaannya adalah celaan. Ya. Ni ketua ni tuan-tuan. Ya, permulaannya celaan. Keduanya dia akan menjadi penyesalan. Yang ketiganya adalah satu azab di hari akhirat kelak. Melainkan bagi pemimpin yang adil, hilang 3-3 ni. Ya, Nabi kata ni, pemimpin ini permulaan dia celah. Kalau seorang ketua yang orang masyarakat tak suka, tuan-tuan sekalian, ya, bila diangkat menjadi ketua, mungkin dengan sebab orang yang memilihnya di kalangan orang yang tidak mengetahui dan tidak memahami, ya, tidak memahami yang sebenarnya tentang pemimpin yang sebenar, maka dia akan pilih tiba-tiba, ya, masyarakat yang membenci kepada pemimpin yang terlibat dengan perkara-perkara yang Allah murka. Yang pertama, dia akan dicela oleh masyarakat. Ya, kadang-kadang dengan menyumpah dan sebagainya dicela. Ya, ni boleh ke jadi ketua ni? Orang dah kenal semua, terlibat dengan risuahnya, dengan apa semua. Tuan-tuan, akan mendapat celah. Yang keduanya, dia akan menjadi penyesalan oleh kerana orang mencela. Ya, tuan-tuan sekalian, mendapat penyesalan. Dan yang ketiganya, dia mendapat azab di hari akhirat kelak. Mendapat azab di hari akhirat kelak. Kecuali pemimpin yang adil. Siapa pemimpin yang adil?
Ni kadang-kadang cerita bab bini pun bukan tak faham. Ya. Bukan kadang tu bukan tak faham, tetapi kadang-kadang tak nak faham. Di Islam ni tuan-tuan tak kira dah apa. Tuan-tuan ni dalam kita ni semua tuan-tuan sekalian orang Islam. Semua kita ni orang Islam dan umat Nabi Muhammad. Ya, mungkin barangkali di dalam kita ini banyak fikrah-fikrah yang bercanggah di antara kita sama lain. Jangan jadikan itu sesuatu yang menyebabkan kita berpecah, jangan. Sehingga satu hari sahabat bertanya, ya, ada ketua ataupun pemimpin yang melakukan terlibat dengan perkara maksiat. Sehingga sahabat bertanya, apakah perlu kita memerangi mereka? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan. Ya. Jangan, kerana dia masih lagi melakukan solat, iaitu sebagai orang Islam. Baik, itu jangan berpecah. Ya, yang penting hidup kita sama Islam kena bersatu. Jangan bermasam muka dengan sebab lainan politik, lainan parti. Jangan bermasam muka. Sebab itu tidak dianjurkan oleh Nabi dan tidak dianjurkan oleh Islam. Saya tahu di kalangan kita ini mungkin tak sama. Kan? Betul tak tuan-tuan? Tak sama kan? Mungkin ada orang ni hari Sabtu ni mungkin makoh BN. Ya, hari Sabtu ni mungkin ada yang makoh BN. Ada yang memakoh benda saya pergi lupa tuan-tuan. Benda? Warna merah, benda? Ya? Oh, PH. Pandangnya Kuala Lumpur. Tuan-tuan sekalian, ada pelakon. Ya, ada hak menyokong bendera putih pun ada. Oh ya. Bendera putih dia dah surrender dah sepatutnya tuan-tuan. Dah kat bendera putih. Surrender dah tu. Okay, tak apalah tuan-tuan, ya. Kita nak cerita ni pasal Islam. Sebab akhir kita ni tuan-tuan sekalian, akhirnya tuan-tuan ini yang solat, akhirnya kita disolatkan. Akhir sekali kita disolatkan. Awak parti mana? Awak parti ini, parti ini, parti ini, semua disolatkan dengan sebab Islam tadi. Ya. Cuma kita kena faham, bila Allah dah bagi kita Islam, maka jangan kita tinggal Islam. Jangan tinggalkan Islam. Kerana Islam ni ada agama Allah. Siapa yang tinggal Islam bermakna ditinggal Allah. Ya. Jangan letak belakang Islam ni. Siapa letak belakang bermakna diletak Allah tu di belakang. Ni. Baik. Hadis yang seterusnya. Pemimpin penipu diharamkan syurga. Pemimpin yang menipu. Yang menipu. Ya. Ramai ni tuan-tuan sekalian. Pemimpin yang menipu. Bila menipu ni luahan. Menipu dari sudut bercakap, menipu dari sudut harta. Ya. Banyak. Baik, Nabi kata haram syurga bagi dia. Sebab itu bagi orang yang faham tuan-tuan, dia tak nak ambil jawatan. Sehinggalah dia diangkat dan dilantik. Ya, kenapa? Kerana tersangatlah beban untuk memikul tanggungjawab ini. Tuan-tuan, YB ni tuan-tuan bukan orang hebat. Dia adalah satu-satunya sebagai ketua dan wakil daripada suara kita, itu YB. Kan? Sebab tu ramai tuan-tuan ni tak nak jadi YB. Ya, tak nak jadi YB sebab apa? Sebab tuan-tuan bila jadi YB dia kena suarakan daripada rakyat, dia bawa ke atas. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah. Baik, hadis riwayat Muslim daripada Ma'qil.
sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya, ya, kata Ma'qil, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya. Ni Nabi sebut, ya, ni Nabi sebut. Patut hadis-hadis begini kita tayang dekat skrin. Bodoh. Dah. Kan? Oh, tayang dekat skrin. Oh, saya tak sikit baca. Patut musim-musim ini dah hadis ni baca pun dapat pahala. Tengok faham. Nabi kata tidak ada seorang hamba yang diberikan tanggungjawab untuk memelihara rakyat. Itu wakil rakyat. Yang diberi tanggungjawab, siapa yang dipilih, bermakna dia memikul tanggungjawab kena pelihara rakyat. Bila rakyat susah dia kena jaga. Bila rakyat buat maksiat dia kena cegah. Itu ketua. Ya. Berat tanggungjawab, tahu tak? Bila rakyat tak sembahyang, dia kena suruh sembahyang. Itu tugas dia. Nampak? Bila rakyat tak reti nak baca Quran, dia kena usaha untuk mengadakan program-program untuk menjadikan rakyat itu orang yang boleh membaca Quran. Itu dia. Kenapa? Kerana dia sebagai ketua. Maka tanggungjawab yang diberikan itu untuk memelihara rakyat, menjadikan rakyat seorang yang menjadi hamba Allah sedangkan dia mati dalam keadaan menipu rakyat, ambil duit rakyat, apa-apa dah tuan-tuan sekalian, tipu rakyat. Pemimpin ini Nabi kata tipu rakyat, ya, Allah mengharamkan baginya syurga. Tak bau syurga. Ya, saya rasa tuan-tuan ni rasa nasib baik dah aku tak masuk calon. Ya, tuan-tuan, ya. Ada orang jadi calon ni dia sendiri je, tuan-tuan. Ni seorang diri, tak ada penyokong. Ada. Waktu lagi teruk, tenang ada, tuan-tuan. Tak ada penyokong tapi masuk calon nak jadi YB. Dia seorang je. Oh, itu kritikal. Baik. Tak ada penyokong ni boleh tahan lagi, tuan-tuan ni. Itu hadis. Jadi maknanya mana-mana pemimpin yang menipu, Allah tak bagi syurga. Siapa yang cakap? Nabi SAW dalam hadis Muslim, ya, bilangan hadis 142. Ni. Nanti kita buka sesi soal jawab. Ada soalan ni? Rasa-rasa ada soalan? Ada? Ada? Kalau ada, tanya hak senang sudah. Yang tanya hak payah. Ada pula tanya, Ustaz, dah ni kita nak milih siapa, kata dia. Kan? Baik, tuan-tuan, saya tak menyebut siapa-siapa. Ya, saya tak menyinggung siapa-siapa pun. Tujuan saya baca hadis ini adalah untuk sampaikan dakwah Nabi. Tuan-tuan, untuk sampaikan hadis ini, dan inilah tugas da'i. Sampaikan benda yang betul, sampaikan benda larangan pun sampaikan, benda yang Nabi larang, benda yang Nabi suruh, sampaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan kamu apa yang kamu perolehi daripada aku, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis. Pemimpin mestilah kuat dan amanah. Ini dia, ya. An Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ala tasta'miluni qala fadaraba bi yadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dha'if wa innaha amanah wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadama illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Daripada Abu Dzar, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah Tuhan tidak melantik aku menjadi pemimpin? Abu Dzar bertanya, ya Nabi, kenapa kamu tak lantik aku jadi pemimpin? Lalu Rasulullah memegang bahu. Ya, Rasulullah kata Abu Dzar, bila aku tanya Nabi, lantiklah aku jadi pemimpin, jadi ketua.
Maka Nabi pegang kepada bahu Abu Dzar dengan tangannya dan bersabda, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku lihat engkau adalah lemah." Ini Abu Dzar. Tuan-tuan, Abu Dzar ni sahabat Nabi, orang yang hafaz Quran, orang yang hafaz hadis Nabi. Ya. Orang yang hebat ini, sahabat Nabi ini. Sehingga kan Nabi kata, "Wahai Abu Dzar, aku melihat kamu lemah." Ya, sedangkan kepimpinan itu adalah amanah. Dan ia di hari akhirat nanti adalah satu kehinaan dan penyesalan. Melainkan mereka yang memegangnya dengan hak dan menunaikan hak-hak yang terdapat ke atas kepimpinan tersebut, iaitulah adil. Ya, ni hadis riwayat Muslim. Baik. Berapa hadis dah kita baca, tuan-tuan? Berapa hadis? Berapa dah? 5 dah. Benda yang tuan-tuan boleh dapat. Kita tak ada seputih habuk. Tuan-tuan sekalian, 5 hadis dah ni. Power dah hadis ni. Takut tak ada seputih habuk. Baik. Larangan hadis, larangan membantu pemimpin yang zalim. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar je. Saya tak tahu tuan dia ni makoh dia hari Sabtu ni, saya pun tak tahu. Ya, sebab tengok pada wajah nampak boleh tahan belaka. Ya, nampak boleh tahan belaka. Rupa-rupanya hari Sabtu jadi lain. Tuan-tuan sekalian. Tak apa, tuan-tuan sekalian. Saya pun tak tahu, tuan-tuan. Ya, ada setengah tanya, "Jadi makoh apa satu?" Kata itu rahsia. Kata dia, dah kalau rahsia, tuan-tuan, dakwah apa macam ni? Kan? Apa ni rahsia? Dah. Tuan-tuan mesti memilih dan memakoh orang yang paling takwa, orang yang, kalau misal kata contoh, bukan kata manusia calon-calon ni memang langsung tak buat dosa dah. Nabi je maksum dia, tuan sekalian, terpelihara daripada dosa. Ada pun manusia yang biasa seperti kita ni tak dapat lari daripada dosa. Kalau tak dosa besar pun buat dosa kecil. Ada juga salah silapnya, kadang-kadang bercakapnya, ada juga waktunya terbohongnya. Ya, tapi dia tidak menjadi amalan dia. Kan? Kadang-kadang bercakapnya, ya, ada setengah pemimpin ketua bercakapnya, kalau dia tak bohong, demam dia. Dia biasanya gitu. Mana kalau tak cakap bohong, kalau tak tipu, memang demam. Itu baru hebat pemimpin tu. Baik. Nabi larang membantu pemimpin yang zalim. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan memangkoh pemimpin yang zalim, itu maksud dia bantu. Itu maksud dia bantu. Ya. Apa sahaja kerja buat yang dia buat untuk menaikkan nama dia dan supaya diangkat menjadi ketua, walaupun anda sebagai seorang driver, kalau dia sebagai seorang yang pengkhianat dan zalim, tuan-tuan sekalian, hukum dia berdosa. Ya. Tapi dalam tak ada ni, saya tengok driver ni tak ada. Dia driver musim gini, waktu ni tak ada dalam masjid ni, tuan-tuan. Ya, memang duk sibuk dekat pondok-pondok. Baik, kita dengar hadis dia. An Abi Sa'id wa Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alaikum umara'u yuqarribuna shiraran nas wa yuakhiruna as-salat 'an mawaqitiha, faman adraka dhalika minkum fala yakunanna 'arifa wala syurtiyya wala jabiya wala khazina. Daripada Abi Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, mereka berkata, Abu Sa'id kata, Abu Hurairah kata bahawa Rasulullah bersabda, pasti akan datang ke atas kamu satu zaman, iaitu satu masa, di mana pemimpin-pemimpin mendekati manusia yang jahat. Ini Nabi sebut, bukan saya sebut. Saya baca hadis hari ini, tuan-tuan.
kamu akan pasti bertemu dengan satu zaman pemimpin-pemimpin mendekati manusia yang jahat. Mereka melengah-lengahkan solat sehingga di akhir waktunya. Sekiranya kamu mendapati yang demikian di kalangan kamu itu, maka janganlah kamu menjadi pembantunya. Jangan jadi pembantu dia. Jangan tolong buat kerja dia. Ya, ataupun jangan kamu menjadi pegawai keselamatan dia. Ya. Ataupun jangan kamu menjaga harta dia. Ni. Hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban. Jelas? Maknanya tuan-tuan sekalian, Nabi larang jangan bantu pemimpin yang soleh. Tuan-tuan dah nampak dah nanti di kalangan orang yang calon-calon tadi, ya, mungkin barangkali orang ni pun ada salah, orang ni ada salah, orang ni ada salah, ya, maka tengok siapa yang paling kurang salahnya. Itu dia tuan-tuan sekalian, ya, yang paling kurang solehnya, mengkhianati rakyat, tu dia. Nak baca hadis dia tuan, banyak hadis ni, 40 hadis tak ada hadis hari ni, ya. Pemimpin yang menyesatkan. Hadis Rasulullah mencerita siapa dia pemimpin yang menyesatkan. Dah dia sesat dah, dia sesat pula pada orang lain. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immah al-mudillin. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati 'ala al-haqq zahirina la yadurruhum man yakhdhuluhum hatta ya'tiya amrullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Thauban dia berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takut terhadap umatku. Tuan-tuan dengar, ni Nabi sebut 1400 tahun dulu. Nabi kata sesungguhnya perkara yang paling aku bimbang berlaku terhadap umatku, paling bimbang, iaitulah muncul pemimpin-pemimpin yang menyesatkan manusia. Pemimpin yang menyesatkan, ya, sampai tak erti nak beza dah tuan-tuan sekalian. Sampai tak erti nak beza. Kalau ikut pada ikut pemikiran kita tuan-tuan sekalian, ya, orang kafir nak musuh dengan Islam, tak mungkin dia nak bantu Islam. Betul? Ada parti yang kafir yang memusuhi Islam, hukum dia haram kalau tuan-tuan pilih. Ya, saya sampai je tuan-tuan, saya tak salah. Ya, saya pun tak tahu tuan-tuan parti mana. Tuan-tuan jangan, ya, jangan. Okay. Tengok dia punya musuh Islam, sekarang ni dia kunci mulut, dan tak berlaku lagi viral hina Islam. Betul kan? Betul kan? Bijak dia punya perancangan. Hati-hati tuan-tuan sekalian. Ini agenda yang cukup tersusun rapi. Plan yang dia buat ini, tuan-tuan tengok, tak bunyi kan? Tak kecup. Dia diam sehingga selepas pilihan raya. Kalau sekiranya pihak musuh Islam ini yang bersekongkong dengan orang yang sembahyang, orang Islam yang sembahyang, Allah malam ni tuan-tuan sekalian. Nabi kan hadis ni, sesungguhnya perkara yang paling aku bimbang, Nabi kata, yang akan berlaku kepada umatku, muncul pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Dan kemudian Rasulullah bersabda, akan sentiasa ada satu kumpulan daripada umat ini, kita lah akan ada kumpulan daripada kita ni, tuan-tuan. Dengar ni Nabi sebut. Akan sentiasa ada, setiap zaman ada satu kumpulan daripada umatku ini yang akan memperjuangkan kebenaran. Nampak? Ni Nabi sebut.
Tuan-tuan, kalau saya tanya siapa yang mana kumpulan yang menegakkan perjuangan? Apa dia? Tuan-tuan jawab sendiri. Ya, jawab sendiri. Ini Nabi kata akan ada satu, sentiasa ada setiap zaman sehinggalah kiamat, ada satu kumpulan daripada umat ini, umat Rasulullah, yang akan memperjuangkan kebenaran, yakni memperjuangkan Islam, agama Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun yang boleh memudaratkan mereka yang memperjuangkan agama Allah ini, sekiranya dicela atau oleh golongan yang mencela, sehinggalah Allah menentukan urusan mereka. Tuan-tuan, itu hadis. Faham ya? Banyak apa baca hadis tu tuan, tapi kalau tak boleh sebutin habuk juga tak tahu. Mana satu benda pun tak lekat ustaz. Tak apa, yang penting dengar aja. Baik, akhirnya tuan-tuan sekalian, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang membantu agama Allah. Bantulah agama Islam. Siapa yang bantu agama Islam, siapa yang bantu perjuangan Nabi, siapa yang membantu perjuangan golongan yang memperjuangkan Islam, dia telah membantu Allah. Telah membantu Allah. Jadi tuan-tuan, cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita, ya. Semoga tuan-tuan sekalian Allah memberikan keamanan dalam negara kita ini, ya. Bercanggah pendapat itu lumrah dan fitrah, ya. Tentang kita, percanggahan itu tidak boleh dipaksa. Dia tidak boleh dipaksa. Cuma yang penting kita kena, ya, mendalami dan memahami akan Islam ini dan apakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah memberi dan membantu kita supaya kita membuat satu keputusan yang tepat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.